عليكم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada Al-Fadil Ustaz dan semua sahabat pecinta ilmu yang dikasihi Allah. Syukur Alhamdulillah kita masih menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada petang ini. Moga majlis kita ini dalam redha dan rahmat Allah. Amin. Keluarga kuliah ansar kita ini dari saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rusniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gema Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan pengajian kita hari ini, pengajian berkitab Misbahud Dujjah, Syarah Safinah An-Najjah, karangan Ustaz Mahathir Haji Jul, yang karangan asalnya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon izin Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin dengan segala hormat dan penuh ta'zim. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya Allah, tambahkan kami ilmu pengetahuan yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ya Allah, ikhlaskan hati kami dalam belajar dan mengajar. Ikhlaskan perbuatan kami, ikhlaskan niat kami, dan ikhlaskan percakapan, ucapan-ucapan kami. Alhamdulillah. Sihat semua? Boleh ni belajar petang-petang? Ya Allah, macam mana Gema Nur Iman ni? Boleh pula belajar petang-petang, ya? Tak rasa penat ke satu hari ada kelas banyak? Kanak-kanak riang. Gembira Ustaz, rezeki. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Mudah-mudahanlah. Waalaikumsalam. Ya. Teka-teki ke? Tak ada teka-teki petang ni Mak Jar. Ni nak teka-teki ni minggu lepas belajar apa? Teka-teki dia minggu lepas belajar apa? Allahu Akbar. Hari ni kita muka surat 20. 20 menceritakan tentang maksud, apakah maksud sahabat Nabi SAW. Ada nota kaki dekat nombor 17 di muka surat 20 tu. Apa cerita dia? Siapakah yang dimaksudkan dengan sahabat Nabi? Atau kita sebut sahabat. Sahabat ialah orang yang hidup sezaman dengan Nabi di bumi. Sezaman dengan Nabi di mana? Di bumi. Jadi bukan di langit. Bukan di langit. Yang kedua ialah orangnya sehidup sezaman tetapi mesti melihat baginda Nabi. Maknanya melihat dengan mata. Masa Nabi hidup dekat Mekah, dekat China ada orang tak? China ada orang tak? Tahu ada. nak cakap Ustaz, ada kot. Oh, dekat India ada orang tak? India. Ada kan? Dekat India. Kemungkinan saja ada. Dekat Rom, dekat Parsi, dekat Amerika, ada saja orang. Dia hidup sezaman tak dengan Nabi? Sezaman. Dia hidup sezaman, masa tu mereka di bumi. Di Malaysia kita pun tak tahu tanah Malaysia masa tu dah terbentuk ke belum, tak tahu. Tak ada data yang mengesahkan ia atau tidak. Tapi senang ceritanya, orang yang hidup sezaman dengan Nabi ni ramai.
Ramailah. Tapi kalau dia tak ada syarat yang kedua, melihat Nabi dengan makna jumpa Nabi, maknanya kita tak kategorikan dia sahabat lah. Kita kategorikan dia apa? Dia adalah orang yang berada hidup di zaman Nabi, tapi kita tak panggil sahabat. Syarat kedua dia mesti melihat Nabi. Dengan istilah lain jumpa Nabi. Baik. Syarat ketiga dia apa? Iaitu syarat ketiga dia beriman dengan Nabi. Beriman dengan Nabi itu maknanya beriman dengan Allah lah. Beriman dengan Nabi itu maknanya beriman dengan hari akhirat lah. Beriman dengan Nabi maknanya beriman dengan qada dan qadar lah. Beriman dengan Nabi maknanya beriman dengan para malaikat lah. Kenapa? Sebab bila kita percaya kepada Nabi, maknanya percaya kepada segala apa yang disampaikan oleh Nabi. Macam itulah. Jadi tak payahlah disebut para sahabat itu mestilah beriman dengan Nabi, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab-kitabnya, beriman dengan, tak payahlah dia cerita panjang-panjang. Memadai kalau orang tu percaya dengan apa dibawa oleh Nabi, automatik rukun iman, rukun Islam terpenuhilah dia. Rukun iman yang 6 tu. Jadi tak mesti satu benda tu dia cakap semua menunjukkan semua. Tak. Ketika dia cakap semua kerana nak memberi klasifikasi dengan sebab tertentu. Ketika dirangkumkan dengan satu perkataan sahaja, memaksudkan bahawa yang 6 tadi semuanya terhimpun percaya kepada Rasulullah, beriman. Jadi contohlah, katalah yang namanya Abu Jahal. Abu Jahal ada tak syarat yang pertama? Hidup sezaman dengan Nabi. Ada. Dia hidup sezaman dengan Nabi. Yang kedua, Abu Jahal dapat tak lihat Nabi, jumpa Nabi? Oi, dia lagi peluang jumpa Nabi, lihat Nabi. Tapi dia tak ada syarat ketiga, iaitu beriman dengan Nabi. Maknanya beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Maknanya hilang satu syarat, tidak dinamakan sahabat. Baik, Syarat yang keempat, ialah meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman. Dia meninggal dunia dalam keadaan dia beriman. Maknanya tak murtad lah, senang cerita. Oh, maknanya tak murtad dia, Ustaz. Ya, masa lepas Nabi wafat, ada sebahagian orang murtad. Masa Nabi masih hidup, ada juga sebahagian orang murtad. Ada, kat Mekah tu ada orang murtad. Dah ikut Rasulullah, bila Nabi hijrah dia tak pergi. Kemudian dia murtad. Kemudian dia murtad. Maknanya dia hidup sezaman dah, dia jumpa dah, beriman dengan Nabi, dia dah pernah mengucap 2 kalimah syahadah, tapi hujung usia dia, nombor 4. Siapa yang ada kitab muka surat 20 tu catatlah A, B, C, D. Nanti senang nak tahu. Jadi akan datang kalau orang sebut sahabat Nabi tu siapa? Abu Bakar. Abu Bakar memang. Tapi yang dinamakan sahabat tu maksudnya apa? Paling kurang 4 ciri ni kita hafal lah. Orang yang hidup sezaman dengan Nabi di bumi. Kemudian dia bertemu, berjumpa, melihat Rasulullah. Ketiga, beriman dengan apa yang dia bawa, segalanya. Yang keempat ialah matinya dalam keadaan agama Islam. Baik, kemudian ada juga di kalangan para sahabat yang dia hidup sezaman dengan baginda Nabi. Hidup sezaman, maknanya Nabi masih hidup, dia pun hidup juga. Dia beriman dengan Nabi tapi dia tak sempat jumpa Nabi. Tak dapat melihat Nabi secara depan-depan, tak nampak. Ada. Mereka dipanggil dengan gelaran Al-Mukhadramun. Antara orang yang seperti itu ialah Sayyiduna Uwais Al-Qarni. Sebahagian ulama' kata dia dikategorikan sahabat. Sebahagian ulama' kata tak. Dia tak cukup syarat, maka kita namakan dia tabi'in. Jadi tak kisahlah apa pun nama dia, yang penting kita tahu dia tu ada 3 ciri. Soalannya kita yang hadir dekat Google Meet ni, yang 100 orang petang ni, boleh tak kita katakan bahawa kita bila satu orang tu dia mimpi bertemu Nabi, dan kemudian memang betul memang Nabi, sebab kalau bermimpi bertemu Rasulullah maknanya mimpi yang benar, kerana syaitan tak dapat menjelmakan diri dia dalam bentuk Rasulullah.
Dan syaitan juga tidak boleh mengakukan, berlakonkan dirinya untuk mengatakan dia Rasulullah. Jadi kalau seseorang tu mimpi jumpa Rasulullah, memang betul-betul dia mimpi. Dan tidak menjadi syarat mimpi Rasulullah tu mesti orang Islam. Dan tak menjadi syarat orang yang mimpi Nabi tu mesti orang Islam yang baik. Kadang ada orang Islam yang jahat diberi peluang mimpi Rasulullah. Dan kadang ada orang kafir diberi anugerah dapat mimpi Rasulullah. Cuma keadaan mimpinya tak tahu. Keadaan mimpinya kita tak tahu. Maknanya apa? Ada bahagian orang mimpi jumpa Rasulullah tapi Rasulullah tak nak pandang muka dia. Ada dalam kisah sejarah. Ada yang Rasulullah dia mimpi tapi Nabi hanya berdiri. Berdiri saja, tak bercakap apa-apa. Tapi dia tahu itu Rasulullah. Ada juga. Yang kita doalah, Allahumma urzuqna ru'yata habibika sallallahu alaihi wasallam ala suratihil asliyah. Ya Allah, kurniakan kepada kami dapat melihat baginda Nabi di dalam mimpi kami dengan bentuknya yang sebenar. Fi hadhil lailati, pada malam ini, wa fi kulli lailatin, dan pada setiap malam-malam yang berikutnya. Itu salah satu doa yang seling salah seorang guru saya dulu, Arab lah. Dia selalu baca doa tu. Allahumma rzuqna ru'yata habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi suratihil asliyah fi hadhil lailati wa kulli lailatin ya rabbal alamin. Dia selalu minta untuk dia dapat mimpi jumpa Rasulullah. Jadi kalau ada orang mimpi jumpa Rasulullah, dia dapat jumpa. Kemudian dia beriman dengan Nabi. Kemudian dia dapat melihat Nabi. Dan dia meninggal dunia dalam keadaan beriman. Dalam mimpi. Dia jumpa Nabi dalam mimpi. Boleh tak kita panggil dia sahabat Nabi? Tak boleh, Ustaz. Tak boleh. Kenapa tak boleh tu? Sebab dia tak cukup syarat. Hidupnya tu mesti hidup yang sezaman dengan Nabi ketika di bumi. Ketika di bumi tu ketika hayat dunia Nabi. Sebab ada sebahagian keadaan yang lain, ada saja orang yang dianugerahkan oleh Allah bertemu Rasulullah dalam keadaan jaga. Ada. Tapi kita tak nak memanjangkan perbahasan tu kat sinilah, bukan tempatnya. Tapi ada orang yang Allah jadikan dia tu dapat jumpa Nabi secara sedar. Yang tadi saya cerita mimpi. Jadi kalau satu orang dia dapat jumpa Nabi secara sedar. Dalam bahasa Arab disebut yaqadhah. Bukan mamai, bukan mimpi, bukan fantasi, bukan halusinasi, bukan. Memang dapat jumpa terang. Nabi muncul dalam hidup dia, Nabi bertemu dia. Maka adakah orang itu dikira telah bertemu Nabi? Ya. Adakah orang itu beriman dengan Nabi? Ya. Adakah orang itu meninggal dunia dalam beriman? Ya. Tapi tiba-tiba dia tu jumpa Nabi secara sedar. Tapi dia bukan hidup sezaman dengan Nabi masa di bumi. Masa di bumi itu maknanya dekat alam dunia. Nabi, dia sudah berada di alam yang seterusnya. Dan Rasulullah sekarang pun memang dalam keadaan hidup. Rasulullah mati bagi Rasulullah tu apa? Hanya perpindahan dari alam dunia ke alam barzah. Kematian untuk Rasulullah tu apa? Hanya perpindahan. Dari mana? Dari alam dunia menuju ke alam yang berikutnya. Jadi Nabi mati tak? Dari segi menyebut kehidupan dunia, kita sebut Nabi dah mati, dah wafat. Dah wafat. Kalau orang tanya Nabi dah wafat, Nabi dah wafat. Dari segi hayat ketika di dunia. Tapi setelah wafat, pindah ke alam berikutnya, Nabi kita itu diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan urusan Nabi apa? Solat. Urusan Nabi apa? Ibadah. Urusan Nabi apa? Menjawab salam-salam dan selawat. Urusan Nabi apa? Mendoakan umat. Apa-apa amalan yang baik umatnya
dibentangkan, Nabi puji Allah. Kalau ada amalan buruk, maka Nabi akan mintakan ampun kepada Allah. Nah, itu urusan Nabi lah di alam barzah. Dikatakan dalam pendapat ulama, Nabi itu tak disoal di alam kubur. Tak disoal, special, khas. Kenapa? Kerana memang Rasulullah dia sendiri adalah Nabi. Jadi tak perlu ditanya siapakah lelaki ini yang diutuskan kepadamu. Tak payah. Dialah utusan Allah. Tak payah ditanya apa kiblatmu. Tak payah. Kerana Rasulullah yang mohon kepada Allah kiblat kita ditukarkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram Kaabah. Jadi tak payah tanya saudara-saudaramu siapa. Kerana semua orang kena bersaudara atas nama Rasulullah. Muhajirin Ansar disaudarakan oleh Rasulullah. Aus dan Hazraj dipersaudarakan oleh Rasulullah. Dan Nabi sayangnya orang Islam kepada orang Islam yang lain tidak boleh menandingi sayangnya Nabi kepada umatnya. Jadi kalau fikir siapakah saudara-saudaramu, maka Nabilah yang paling penyayang terhadap umatnya. Jadi kalau ditanya siapakah Tuhanmu, nak tanya apa kepada Nabi? Dia yang mengajarkan kepada semua jin dan manusia betapa hendaklah menyembah Allah. Itu Rasulullah. Jadi kalau nak tanya apa? Lagi nak tanya apa? Jawapannya tak ada lah. Jawapannya tak ada. Jadi kata sebahagian ulama, Rasulullah tu amat istimewa. Ini antara orang yang tak sempat jumpa tapi beriman, nama dia Uwais Al-Qarni. Daripada satu bandar nama dia Qaran. Al-Qarni ataupun Al-Qarani. Mengikut pendapat Abu Zur'ah, sahabat Nabi, jumlahnya ketika Nabi wafat, jumlahnya lebih kurang 124,000 orang sahabat. Ramai ke ramai? Ramailah. Sahabat yang paling terakhir sekali wafat, maknanya siapa yang jumpa dia, jadilah tabi'in. Siapa tak jumpa dia tak dapat jadi tabi'in lah. Orang yang jadi tabi'in ni adalah orang yang sempat berjumpa walaupun sekali dengan seorang sahabat Nabi SAW. Beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, meninggal dalam Islam. Siapa nama dia? Sayyiduna Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Laythi. Beliau wafat pada tahun 100 Hijriyah. Wafat pada tahun 100 Hijriyah. Dan semua sahabat Nabi kita sebut sebagai udul, adil. Adil maknanya apa? Bukan adil tu maknanya dia tu apa? Menang pilihan raya. Bukan adil tu maknanya dia hakim mahkamah. Adil kat sini makna dia apa? Adil kat sini maknanya orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian, apa lagi yang kita kena tahu ni, sahabat? Dah boleh hafal 4 ciri tu? Boleh ingat? Kalau boleh. Kalau cantik. Dengar suara tu macam tak sabar saya nak agihkan kertas soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Nak tanya, macam mana kalau seseorang tu tahu dia tu bermimpi berjumpa dengan Rasulullah? Macam mana nak tahu dia tu adalah Rasulullah yang dijumpa dalam mimpi tu? Baik. Macam mana dia nak tahu yang dia mimpi tu Rasulullah? Jawapannya dalam mimpi tu dia sendiri diberikan satu rasa, diberikan satu diberikan satu perasaan, diberikan satu lintasan bahawa yang sedang dia lihat itu adalah Rasulullah. Kalau tidak, memang tidak ada rasa itu. Okey. Kalau tidak, memang tidak ada rasa itu. Macam sama-sama. Macam kita kan, kita jumpa orang tu, satu orang tu kita jumpa, kita kata saya mimpi nampak harimau. Macam mana? Siapa yang beritahu kita harimau? Sebenarnya, mata kita yang melihat dalam mimpi itu, kerana rupa dia, bentuk dia, gaya dia, suara dia, pergerakan dia adalah sama dengan makhluk yang ada dekat alam dunia ni, alam realiti ni, yang mana sama. Iaitu dia punya karakter dia apa semua. Padahal yang alam mimpi tu kan tak dapat kita sahkan betul tak harimau. Mungkin bayang-bayang harimau ke apa kan. Tapi kita kenal dengan pandangan mata kita dalam mimpi tu menghantarkan kepada kita pengetahuan bahawa itu adalah harimau.
Lalu kita sebut saya mimpi semalam nampak seekor harimau. Contohnya gitulah. Tapi berbeza dengan mimpi Rasulullah. Tapi harimau tu kan ada kemungkinan. Syaitan merupakan diri dengan rupa harimau ke? Kan ada kemungkinan. Walaupun zahirnya nampak harimau, zahirnya nampak kala jengking hitam, zahirnya nampak anjing, tapi kan mungkin saja syaitan uh, datang dengan maksud mengganggu kita dalam bentuk mimpi. Sebab mimpi juga adalah ruang permainan syaitan. Tapi untuk mimpi jumpa Nabi, tidak ada yang namanya gangguan syaitan menjelmakan diri sebagai Nabi sehingga dia memberikan maklumat kepada kita, pengetahuan ataupun memberikan satu apa betapa sebenarnya itu adalah Nabi, tak. Kalau sampai kepada kita bahawa yang itu adalah Nabi, memang sebenarnya kita bermimpi jumpa Nabi. Cuma macam saya sebut tadilah, mimpi Nabi ni satu anugerah yang baik, namun dia bukanlah ukuran kebenaran kita. Sebab ada juga dalam sejarah orang kafir pun ada yang bermimpi jumpa Rasulullah. Kadang-kadang ada orang yang dalam keadaan kesesatan pun Allah jumpakan dia dengan Rasulullah dalam mimpi. Kadang-kadang Nabi menegur ke, ataupun kadang-kadang Nabi muncul saja dalam bentuk cahaya sehingga dia sadar daripada mimpi, dia merasakan ada sesuatu yang perlu dia selesaikan dalam hidup. Sehingga hati dia tak tenang. Namun dia cari, hati dia terdorong untuk mendekati agama Islam. Bila dia dapat agama Islam saja, segala beban tekanan tu hilang dengan serta-merta dan terus otaknya, fikirannya, hatinya terus terarah mengingat dia kepada mimpi yang dia pernah mimpikan. Jadi mungkin saja ada orang kafir yang Allah anugerahkan bentuknya macam tu. Jadi boleh jadi isyarat yang baik, boleh juga menjadi isyarat yang amaran, bentuk amaran. Baik, kemudian kita tengok di bawah tu, muka surat 20. Tengok bawah, jangan bawah sangat. Kalau bawah sangat memang tertunduk kita. Sahabat yang paling afdal, siapa? Tu, 10 orang. Yang dijamin syurga. Lagi bagus, hafal namanya. Siapa dia? Sayyiduna Abu Bakar. Kata Rasulullah, Abu Bakrin fil jannah. Syurga. Umar. Sayyidina Umar. Kemudian Sayyiduna Uthman. Nombor 3. Betul. Sayyidina Ali. Kemudian bawahnya lagi tu, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ingat tu. Sa'id bin Zaid. Talhah bin Ubaidillah. Zubair bin Al-Awwam. Abu Ubaidah bin Jarrah. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhum ajma'in. 10 ni Nabi dah confirmkan tempatnya dalam syurga. Untunglah mereka. Tapi mereka tu adalah memang orang-orang yang terbuktilah keimanan dia. Baik, kemudian dalam 10 tu ranking dia macam mana? Ranking. Kenapa 10 ni dikatakan sebagai dijamin masuk syurga? Kerana Nabi beritahu secara khusus. Secara khusus yang jelas. Habis Ustaz, sahabat-sahabat yang Nabi yang lain, Rasulullah tidak menyebut secara khusus seperti mana orang ini. Contohnya Rasulullah kata apa? Okey, wahai sahabat, kejap lagi akan datang seorang lelaki, kamu tunggu, dia adalah di kalangan penduduk syurga. Sekali muncul satu orang, dia dah berbual-bual tanya dengan Rasulullah, dia pun jalan. Bila dia jalan, ada sahabat Nabi ikut dia sebab nak tahu apa amalan dia. Jadi akhirnya dia ngendap sampai diikut orang tu sampai rumah. Orang tu pun terkejut. Kenapa tuan ikut saya? Tak, saya nak ikut tuan. Boleh tak saya jadi tetamu tuan? Tidur kat rumah tuan. Boleh? Boleh. Tidur rumah saya. Sekali sahabat Nabi tidur. Nak tahu juga ahli syurga ni macam mana Dia punya ibadah mesti tak tidur malam. Sekali dia tengok. Jadi tetamu. Tapi duk skodeng. Duk ngendap. Maknanya memerhatikan lah. Bukan skodeng. Memerhatikan. Dia bangun qiyamul lail. Tak adalah awal sangat. Biasa je. Sekali tengok zikir dia, macam aku juga. Setelah daripada itu selesai, ringkas cerita, orang tu pun dia kata, tak apalah, saya nak undur diri dulu, dia kata. Kemudian orang yang jadi tuan rumah ni pun pelik. Kenapa tiba-tiba tuan nak bertamu di rumah saya? Dia kata sebab saya ni memerhatikan bahawa Rasulullah hari itu cakap,
Nanti akan datang kepada sini orang yang ahli syurga. Jadi saya nak tahulah apa amalan awak. Cuma saya dah tidur beberapa hari ni, saya tengok amalan awak biasa je. Apa sebenarnya awak buat ya? Lalu dia pun cerita, sebenarnya saya amalan biasa saja. Cuma setiap hari dia bersihkan hati dia. Setiap kali ada orang menyakiti dia ke apa ke, hati dia semuanya dia memaafkan. Dia tak ada simpan, dia tak ada rasa geram, dia tak ada rasa apa. Semuanya dia lapangkan hati dia, dia memaafkan semua orang. Jadi yang itu ahli syurga juga. Cuma Nabi tak kata awak confirm masuk syurga. Tak cakap direct. Yang macam tadi tu, yang indirect, banyak. Contoh, Bilal bin Rabah datang kepada Nabi, wahai Bilal, apa kamu ada buat amalan Sebab aku dah dengar kau punya terompah dah mula jalan-jalan dalam syurga. Bunyi ketak dalam syurga. Itu nama dia indirect. Kecuali kalau Rasulullah kata Bilal bin Rabah tempatnya confirm syurga. Itu baru masuk dalam senarai lah. Tapi kita kan optimis. Yang meninggal dekat perang Badar semuanya masuk syurga. Yang meninggal di Uhud syahid semuanya masuk syurga. Sayyidina Hamzah tempatnya syurga. Optimis. Para sahabat semua memang tempatnya syurga. Cuma yang 10 ni special kerana Nabi sebut secara khusus. Abu Bakar confirm tempatnya syurga. Omar confirm tempatnya syurga. Jadi kita sebutlah yang 10 orang ni yang paling afdal. Baik. Dalam 10 ni pula, macam mana pembahagian dia? Cuba tengok muka surat 21. Para sahabat yang paling afdal antara 10 orang ini ialah siapa? Yang paling afdal yang 4. Betul. Yang Khulafa Ar-Rashidin itulah yang 4 tu. Dan keutamaan mereka tu memang ikut dia punya kronologi susunan zaman dia jadi khalifah. Maknanya ranking nombor 1 Abu Bakar. Sebab tu ada sebahagian ulama mengatakan ketua kepada para wali Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ramai ulama kata begitu. Yang kedua ada kata ketuanya adalah Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i daripada tariqah Ar-Rifa'iyah. Ahli keluarga Nabi juga, ulama besar juga, diketahui oleh banyak wali-wali Allah juga. Cuma ada sebahagian ulama, sebahagian kata sebenarnya ketua kepada para wali Allah ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya bawah daripada darjat seorang Nabi adalah seorang wali Allah. Wali Allah tu maknanya apa? Wali maknanya orang yang memegang urusan. Orang yang memegang urusan secara baik, kita sebut sebagai wali lah. Kadang-kadang daripada yang lebih tinggi kepada yang lebih bawah, kadang dari bawah kepada yang lebih tinggi wali. Jadi boleh saja, yang penting kita sebut sahabat Nabi ramai, semuanya adil, semuanya ahli syurga, tetapi ada 10 di kalangan mereka yang telah pun dijamin jelas, terang, directly oleh Nabi sebagai ahli syurga. Dan 10 tu yang paling afdal 4 orang, tanpa merendahkan baki yang 6 orang. Dan 4 orang itu susunan keafdalan mereka itu berdasarkan kepada zaman kekhalifahan mereka. Dan Abu Bakar darjatnya amat tinggi. Abu Bakar darjatnya amat tinggi. Dalam satu riwayat Rasulullah bersabda likulli nabiyyin, setiap bagi nabi itu ada pengikut-pengikutnya, ada hawari dia, hawari ataupun hawariyun. Hawariyun maknanya pengikut-pengikut setia bagi seseorang nabi. Antara yang disebut nama hawariyun dalam Quran adalah pengikut bagi Nabi Isa alaihissalam. Hanya saja dihaskan untuk Rasulullah, panggilan kepada orang yang setia bersama Nabi itu tidak dipanggil dengan nama hawariyun. Untuk Nabi dipanggil orang-orang yang berada di keliling Nabi itu dipanggil dengan nama ashab Rasulullah. Ashab Rasulullah maknanya sahabat Rasulullah. Lepas tu kita bersebut wa ashabihi ajma'in. Ashab dia. Dan sahabat-sahabat Nabi ni, Nabi beberapa kali memberitahu bahawa kamu panggilannya ashab. Sahabat. Jadi kita pun panggil sahabat lah. Sahabat Nabi
Kerana Rasulullah pernah sebut, aku rindu dengan ikhwanku. Jadi sahabat Nabi kata, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami saudara-saudara, ikhwan maknanya saudara. Rasulullah kata bukan. Bal antum ashabi. Kamu adalah ashab aku. Kamu adalah sahabat. Yang aku cakap rindu saudara-saudara ikhwanku adalah orang yang datang selepas daripada kamu. Mereka tak ada peluang dapat jumpa lihat aku, tapi mereka beriman denganku. Aku rindu dengan mereka. Jadi maknanya, siapa-siapa yang beriman dengan Nabi, dalam keadaan tak sempat jumpa Nabi, tapi ikut sunnah Nabi, ikut perintah Nabi, ikut pengajaran Nabi, maka dia tu sebelum dia ikut, dia telah terlebih dahulu dirindui oleh Nabi. Sebelum dia ada. Jadi kita nak cakap macam mana? Rasulullah sudah sayang kita dulu sebelum kita belajar sayang Rasulullah. Bukan sebelum kita sayang, sebelum kita belajar sayang. Kenapa saya kata belajar sayang? Sebab untuk sayang kepada Rasulullah memang perlu belajar. Kenapa pula saya cakap gitu? Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, "Allimu auladakum ala thalath." Ajarkan kepada anakmu 3 perkara. Yang pertama, hubbi. Ajarkan anak kamu untuk menyayangi aku. Yang kedua, ajarkan anak kamu untuk menyayangi ahli keluargaku. Dan yang ketiga, wa qiraatil Quran. Ajarkan anak kamu belajar baca Quran. Jadi maknanya kata ulama, cinta kepada Nabi perlu ada orang yang mengajar dan perlu belajar. Cinta ahli keluarga Nabi perlu ada orang yang mengajar dan perlu belajar untuk dapat cinta itu. Dan untuk baca Quran perlu ada orang yang mengajar dan perlu belajar. Maknanya memang perlu belajar. Jadi Nabi sayang kita, rindu kita, sebelum kita belajar lagi dia dah sayang. Kita belajar, dia dah sayang. Dan kita baru nak belajar sayang Nabi, dia dah sayang kita dulu, dah rindu kita dulu. Itu kelebihan Nabi SAW. Okey, seterusnya. Tengok perenggan berikut. Orang-orang yang bersama dan atau bertemu dengan para Nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad dipanggil, itu ada tu. Dipanggil dengan nama apa? Hawariyun. Jadi kalau ada orang kata Sayyidina Abu Bakar ni salah seorang Hawariyun Rasulullah. Tidaklah sepenuhnya salah, tapi tak tepatlah. Mungkin dia nak memaksudkan orang yang setia bersahabat, tapi gelaran tu kurang tepat. Kalau bagi Nabi Isa, bagi Nabi Musa, bagi Nabi yang lain, okey saja. Contohnya kita kata, walaupun tak ada dalam Quran istilahnya, kita sebut Nabi Nuh dan bersama Hawariyun ataupun Hawariyin, boleh sajalah, taklah salah. Sebab secara umum, perkataan Hawariyun tu maknanya orang yang mengikuti dakwah Nabi yang diutuskan kepada mereka. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita lihat tu. Khalifah 4 sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah yang pertama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Jangan rasa bosan bila mendengar nama orang soleh disebutkan. Kata ulama, inda zikri salihin tatanazzalur rahmat. Dengan menyebut nama orang soleh, Allah akan turunkan rahmat ke atas kita. Mudah-mudahan bila kita sebut, kita dengar sebutan nama orang yang confirm soleh ni, Allah turunkan rahmat kepada Hajjah Aisyah Abdullah, kepada Hajjah Amira Aziz, kepada Hajjah Cik Noriha Ibrahim, kepada Hajjah Habibah Talib. Mudah-mudahan bila dia dengar. Kepada Hajjah Hasiah Dom, kepada Hajjah Hasnah Ismail, Allah berikan rahmat kepada Hajjah Latifah Hazbir. Contohlah Hajjah Mazlani Muhammad. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat lagi kepada Hajjah Nur Awati Ismail, Nur Zahriyah Ahmad, kepada Hajjah Roha Salim, kepada Hajjah Ruqiyah Basar. Semua turunlah rahmat mudah-mudahan. Hajjah Sabaria Osman, Hajjah Surina Hussein dan lain-lain semua sekali. Jadi cerita dia, inda zikris salihin, sebut nama-nama orang soleh. Kalau kita sebut nama-nama kesan kita sebut perkataan yang baik,
Dan kesan kita sebut perkataan yang buruk. Sebab tu kalau kita sebut perkataan yang buruk, kita akan jadi otak kita rosak tau. Kita kalau tuang dakwat hitam, kita boleh nampak air tu berubah jadi warna hitam. Cuma kita tak nampak perkara gaib. Bila kita tuang perkataan yang tak elok dalam kehidupan kita, kita punya keadaan kita jadi hitam, jadi kotor, jadi rosak. Cuma bezanya kita tak nampak. Kita tak bau yang dia mengeluarkan bau busuk. Sebab tu kata ulama apa, seandainya dosa itu mengeluarkan bau yang busuk, nescaya orang nak cakap saja dia takut. Ini kalau aku, macam orang takut nak kentut. Ada tak orang dia dekat mikrofon je, tak ada. Dia segan kalau orang tahu dia kentut. Sebab bunyi dia, bau dia menyebabkan orang tak suka. Tapi ada tak orang yang dia tak segan-segan mencaci maki orang kat mikrofon? Sebab dia tak keluarkan bau busuk. Dia tak keluarkan bau-bau yang tak elok. Dia tak keluarkan. Jadi dia tak nampak. Tapi seandainya dosa-dosa tu diletakkan bau padanya, nescaya kita akan terus diam je. Jangan aku sampai tu. Macam orang kentut, dia takut sangat kentut depan orang sebab dia takut kalau bau terlepas habis dia, malu dia. Seakan-akan gitulah. Tapi itu semua bertitik tolak kepada kepercayaan kita kepada perkara gaib. Sebab tu bila kita ada satu perasaan takut nak buat dosa ni, sebenarnya benda-benda itu adalah nikmat besar dari Allah. Dan bila kita mula rasa takut nak buat salah dan dosa kepada Allah ni, maka kita syukurlah kerana itu adalah anugerah dari Allah. Dan kita tak dapat benda itu melainkan kalau kita beragama Islam. Melainkan kita beragama Islam. Seronoknya jadi orang Islam ni, nikmatnya jadi orang Islam. Jadi contoh dia, Sayyidina Abu Bakar. Baik. Macam mana cara Sayyidina Abu Bakar dipilih? Dia dipilih oleh kaum Muhajirin dan Ansar. Mereka bincang kan masa sejurus kewafatan Nabi. Berapa tempoh kekhalifahan dia? Tempoh pemerintahan dia sebagai khalifah? Lebih kurang 2 tahun, 3 bulan, 10 hari. 2 tahun, 3 bulan, 10 hari. Dan dia wafat kira-kira umur dia 63 tahun. Dan memang umur dia muda sikit daripada Rasulullah. Masa Nabi umur 63, Sayyidina Abu Bakar tu kira-kira muda 2 tahun bawah dia. Sayyidina Umar pun kira-kira 2 tahun bawah dia. Yang lebih tua tu Sayyidina Osman. Sayyidina Osman tu agak lebih ni sikit. Tapi kalau lebih kurang lah, lebih kurang. Tapi dia lebih tua sikit. Kalau Sayyidina Abu Bakar bawah sikit. Jadi masa dia wafat umur 63. Sayyidina Umar dipilih pula oleh Sayyidina Abu Bakar. Pemerintahan dia lama sikit. 10 tahun, 6 bulan, 8 hari. 63 tahun meninggal dalam keadaan dibunuh. Sayyidina Uthman bin Affan hasil mesyuarat mereka yang diisyaratkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bagi beberapa nama. Kemudian mereka bincang. Tapi berdasarkan nama yang telah dikenal pasti oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Uthman memerintah selama 12 tahun. Meninggal dunia lebih kurang umur 82 tahun. Jadi maknanya masa masa dia hidup, Rasulullah wafat, umur dia pun bawah sikit daripada Nabi. Maaf, bawah sikit daripada Nabi. Bukan atas sikit, bawah sikit. Sayyidina Abu Bakar pun bawah sikit. Sayyidina Uthman pun bawah sikit. Yang agak jauh ke bawah sikit Sayyidina Ali. Yang agak jauh bawah Sayyidina Ali. Baik, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia dibai'ah oleh kebanyakan sahabat. Tempoh dia lebih kurang 4 tahun 9 bulan, hampir 5 tahun. Meninggal dunia umur lebih kurang 63 tahun. Dia juga mati dibunuh. Jadi cerita dia sebenarnya apa ni? Tentang selawat ke atas Nabi dan para ahli keluarga dan para sahabat. Itu dia punya catatan asas dia. Jadi sekarang ni yang kita nak faham ni apa? Yang kita nak faham ni ialah kalau ketika kita berselawat, kita menyebut satu kalimah tambahan yang disebut dengan perkataan Sayyidina. Tengok di bawah tu. Maksud wa sallallahu wa sallama ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Iaitu apa? Dan semoga Allah berselawat ke atas Sayyidina, penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, penutup kepada para nabi, wa alihi,
dan ke atas keluarganya, wa sahbihi dan atas sahabatnya ajma'in. Maka kita kalau baca macam tu, apa maksud dia? Kita baca wa sallallahu macam tu, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi. Maksud dia apa? Tengok sebelah muka surat 22. Apa kata pengarang? Ayat ini dari segi bahasa Arab nama dia jumlah du'aiyah. Satu ayat yang mengandungi doa. Jumlah tu maknanya bukan jumlah kiraan. Jumlah tu maknanya ayat. Du'aiyah maknanya ayat yang mengandungi doa. Khabariyatun lafzan, dia sebenarnya secara lafaz dia sifatnya khabariyah, tetapi secara makna dia insya'iyah. Apa dia tu? Yang tu panjang ceritalah. Khabari dengan insya'i. Jangan cerita petang ni ya Allah. Kalau cerita petang ni ya Allah. Ma yuhtamalus sidq wal kadhib. Nanti pening nanti kita. Okey. Yang tu tinggalkan dulu. Yang tu kenapa khabariyah, kenapa insya'iyah. Ma yuhtamalus sidq wal kadhib wa ma la yuhtamalus sidq wal kadhib. Itu cerita kalau kita belajar al-bahasa al-Arab. Kalau kita kalau kita belajar bahasa al-Arab, nanti saya cerita tu. Tapi medan kita ni kita bukan bahasa Arab. Kita sekarang makan nasi Arab. Allahu Akbar. Buka kelas bahasa Arab Allahu Akbar. Buka kelas bahasa Arab. Okey tak apa, kita ketepikan itu. Yang kita nak apa faham dia apa? Ayat itu membawa maksud doa. Semoga Allah memberi rahmat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat baginda. Itulah cerita dia selawat. Baik. Kita ada satu baca ayat tau. Masa yang bahasa Arab tu. Dia sebut apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada kan? Kat muka surat berapa tu? Cuba tengok sikit. Dia nak cerita ni apa makna. Muka surat 13. Kakak-kakak, adik-adik, makcik-makcik, nenek-nenek, 13. Muka surat 13. Muka surat 13, bahagian muka surat kelabu atas. Ada ayatnya. Itu. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Maha tinggi tu makna dia apa? Siapa cakap Allah tinggi sangat badan dia, boleh membawa kepada syirik. Siapa yang cakap Allah ada ke atas sana tempat tinggi, boleh juga hampir boleh dibimbangi membawa kepada syirik. Allah bukan berada pada tempat yang tinggi, bukan. Allah bukan bersaiz tinggi, bukan. Habis kan Ustaz, Al-Aliyyi kan maknanya Allah maha tinggi. Sebab tu kita nak belajar ni, apa makna maha tinggi tu? Apa makna maha tinggi? Buka semula muka surat 22. Buka muka surat 22. Tengok nota kaki 18. 18 muka surat putih. Yang atas muka surat kelabu. Muka suratnya kelabu tak apa. Yang penting mata jangan kelabu. Yang penting mata jangan kelabu. Baik, tengok tu 18. Sebut Allah maha tinggi. Saya dah pesan sebelum ni. Kalau sebut Allahu Akbar, Allah maha besar. Allah maha besar tu apa yang besar? Kekuasaannya dan keagungannya. Macam mana pula kalau ada orang fikir Allah maha besar tu besar saiznya, rosak akidah. Rosak akidah, rugi semayang 60 tahun, umrah 14 kali, haji 4 kali. Tak ada maknanya. Cerita dia apa? Sebut Allah maha besar, besarnya apa? Besarnya kekuasaan dan keagungan Allah.
Bukan besar saiz Ustaz. Bukan. Allah tidak ada saiz bagi Allah. Tu ingat sampai mati tu. Pegang, gigit kuat-kuat sampai masa sakaratul maut. Jangan bagi syaitan ambil can pun dalam iktikad pegangan kita. Satu. Yang kedua apa maksud Allah Maha Tinggi? Okey, tengok nombor 18. Bukanlah maksudnya tinggi tu secara hakiki dari sudut saiz seperti makhluk ada saiz tinggi, bukan. Tetapi tinggi itu dalam maksud kiasan, iaitu Allah tidak mungkin dapat disamakan dengan makhluk dari satu sudut apapun. Bila kita sebut Allah Maha Tinggi, maknanya Allah langsung tidak ada persamaan pun sebab tingginya darjat dan keagungan Allah. Langsung tak ada persamaan apa pun dengan yang namanya sifat makhluk. Sebab tu saya setuju ajarkan kitab ni. Saya bukan tengok pada kitabnya saja. Saya tengok kepada pengarangnya sekali. Faham? Kalau pengarangnya pun al-huru wal-haram. Ustaz, kembalikan suara Ustaz. Kalau pengarangnya pun akidahnya huru hara, jawapannya saya mengelak dirilah daripada mengembangkan kitab jualan dia, apa manfaat dia, nanti popular nama dia, orang pula ikut akidah dia. Jangan. Tapi kalau kitab orang-orang yang soleh, ulama-ulama terdahulu yang soleh, yang baik, yang kita harap kita ni buat kitab tak pandai, menghafal ilmu dia tak hafal. Lepas tu faham tak semua. Sekurang-kurangnya tolong sambungkan untuk generasi berikut pun alhamdulillah lah. Jadi saya ni tulis kitab tak pandai, ngaji kitab malas. Faham kitab tak semuanya hafal ingat, tapi tolong sambungkan supaya orang lain. Tapi nak kena kenal dululah siapa punya kitab ni. Itu cerita dia lah macam tu. Baik, kemudian bawah dia pula. Makna tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan Allah. Itu maksudnya apa? Tak ada daya, tak ada daya apa? Tak ada kekuatan, tak ada kekuatan apa? Okey, tengok makna hadis tu. Hadis itu makna dia ialah, ayat tadi tu makna dia ialah, kalau merujuk kepada hadis, ditunjukkan makna dia, la haula an ma'siyatillah illa bi'ismatillah. Tidak ada daya untuk mengelak maksiat ataupun untuk tidak berbuat maksiat. Nak elaklah maknanya. Kita ni sebenarnya tak ada daya nak mengelak maksiat dosa, melainkan adanya ismatillah. Ismatillah, ismah tu maknanya melainkan ada pemeliharaan dari Allah. Kita tak minum arak ni bukan sebab kita belajar Mesir, belajar Azhar. Kita ni tak berzina ni bukan semata-mata kerana kita ni ustaz ke, pandai baca Quran ke apa ke. Bukan itu sebenarnya. Hakikatnya sebenarnya pemeliharaan dari Allah. Kalau Allah tak pelihara, kita pandai qari 7 kiraat, 10 kiraat pun akan melakukan dosa besar juga. Kalau tak ada pemeliharaan oleh Allah, kita ni belajar panjang pandai, tinggi-tinggi sijil, tebal-tebal pun akan terjerumus dengan dosa besar juga. Hatta kepada dosa syirik pun ada. Belajar pandai. Sampai ke master, sampai selanjutnya sampai. Tapi tiba-tiba ikut fahaman Wahabi Mujassimah. Rosak akidah. Tak ada pemeliharaan dari Allah. Allah tak pelihara. Tapi pandai Ustaz. Pandai memang pandai. Tapi cerdik. Belajar agama juga. Siapa-siapa. Termasuk saya. Saya pun tak tahu sejauh mana Allah berikan pemeliharaan kepada saya. Tak tahu. Mungkin hari ini terpelihara, besok tak tahu. Jadi la haula, tidak ada yang namanya daya untuk menjauhi dosa, maksiat, melainkan pemeliharaan oleh Allah. Wala quwwata, pada masa yang sama juga, kita ni tak ada kekuatan apa pun untuk berbuat taat kepada Allah, melainkan illa bi'aunillah, melainkan pertolongan Allah. Kita yang hadir ke kelas petang ni, bagus. Tapi jangan sombong sangatlah. Bukan sebab awak dah pencen. Bukan sebab awak orang alim. Bukan sebab awak dah balik umrah 3 kali. Bukan sebab awak baru belajar tudung labuh. Bukan itu. Hakikatnya kerana memang pertolongan Allah.
Pertolongan Allah. Hakikatnya pertolongan Allah. Asbab, ya. Asbab kawan. Asbab kita dah balik umrah nak belajar ilmu. Asbab tu banyak. Tapi hakikatnya sebab memang pertolongan Allah hakikatnya. Kalau tanpa pertolongan Allah, kita rajin kita ke lain. Tanpa pertolongan Allah, kita ada laptop, ada handphone kita ke lain. Tanpa pertolongan Allah, waktu pencen kita kita akan bawa ke lain. Tapi oleh kerana Allah lorongkan kita ni, dapat bertemu dengan gema nur iman. Dan ada pula kelas secara konsisten, jelas, bertujuan, bermatlamat, ada misi yang nak diselesaikan. Ada ilmu yang telah disusun untuk disampaikan. Maka itu semua adalah pertolongan Allah. Jadi kita ingat kita tolong. Sebenarnya yang kita dapat ikuti itu sendiri adalah hakikatnya pertolongan daripada Allah. Baru kita buat. Sebab tu kalau kita tolong orang, kalau kita melihat diri kita, kita rasa kita menolong orang. Tapi kalau kita melihat kepada mengenal Allah, kita tahu sebenarnya Allah berikan pertolongan pada kita. Ada orang bila dia sedekah, dia tolong, dia ingatkan dia tolong orang tu. Zahirnya kita tolong orang. Sebab tu ayatnya supaya kita tolong orang. Tapi hakikatnya kalau seseorang itu mengenal Allah, dia tolong orang, dia tak rasa yang dia tolong. Sebenarnya berapa banyak Allah tolong saya. Sebab yang dia tolong orang tu pun, tangan dia, tenaga dia, otak dia, hati dia buat keputusan untuk bagi, semuanya Allah punya. Bukan dia punya pun. Bukan dia punya pun. Dan kalau dia tak tolong orang tu pun, Allah akan hantar orang lain untuk pertolongan sampai ke orang tu. Cuma Allah tolong kita supaya kita dapat bahagian pahala sebab kita beri hulur bantuan pada dia. Sebab tu orang-orang soleh dulu, makin dia buat baik, makin dia takut. Bukan takut kerana salah berbuat baik itu. Tapi dia takut dalam berbuat baik, merasa keakuan, merasa takjub dengan kebaikan diri. Yang itu dia takut. Macam mana dia nak tanam kat diri dia bahawa sebab tu dia baca selalu la haula wala quwata illa billah. Sebenarnya tak ada daya, tak ada apa-apa kekuatan untuk aku membuat taat ni, sebenarnya semata-mata pertolongan Allah. Kalau aku buat ni, kalau tak ada pertolongan Allah, tak buat ni kita ni. Jadi akhirnya dia tidak merasa yang orang tu beruntung saya tolong. Sebab tu kalau orang sampai berbangga, rasa orang tu patut mengenang jasa dia, itu dah sampai kepada tidak merasa kehambaan diri dah kira melampau sangat lah. Dia merasa dia yang tolong pun sebenarnya di sisi orang soleh perkara itu adalah perkara yang buruk. Merasa kita dah tolong pun dah buruk. Apalagi kita mengharapkan orang itu mesti balas pertolongan kita. Orang itu mesti ngenang jasa kita. Orang itu mesti tahu yang kita tolong dia. Orang itu mesti ucap terima kasih pada kita. Orang itu mesti appreciate kita. Menghargai. Aduh, hai. Kalau dah sampai Bunyi- macam tu kan. Bunyi bahasa Sepanyol, Ustaz. Kalau dah sampai peringkat macam tu kan, sebenarnya kalau kita dah ada ilmu, kita kata ya Allah, buruknya kita punya pengharapan tu. Buruknya niat kita. Kalau kita makin belajar kan, ya Allah, rupanya banyak kebaikan kita tu niatnya tak tepat lagi. Kebaikan tu dah bagus, tapi hati kita tu, macam itulah. Jadi banyakkan baca. La haula wala quwwata illa billah. Itu baca. Supaya kita tahu semua ni kita buat. Saya pun selalu ingatkan diri saya sendirilah. Saya ada urusan saya sendiri. Yang mana saya kena ingatkan diri saya juga. Yang kau ngajar, yang kau sampaikan ni sebenarnya engkau tak boleh buat semua. Engkau tak boleh buat semua. Semua tu memang kau tak boleh buat. Engkau ingat hafalan tu, engkau hafal, engkau sebut hadisnya satu perpam. Kalau bukan kerana Allah bagi ingat tu datang masa ngajar, mana datang? Kalau bukan kerana Allah bagi saya hafal, kan saya memang tak hafal. Tapi Allah pinjamkan sekejap. Ujian untuk saya. Apa yang saya rasa masa saya menyampaikan. Saya kena ingatkan diri saya lah. Itu tugas saya lah. Sebab saya nak kena jaga hati saya juga kepada Allah. Sebab besok saya dihisap juga. Saya ada masalah saya. Dan setiap orang yang hari ni, ada 140 orang ni, masing-masing akan hadap lah. Masing-masing punya timbangan amal. Dan kita akan bersibukkan dengan urusan macam mana kita nak jaga amal baik kita kan. Jadi baca selalu La haula wala quwwata illa billah. Baik, tengok bawah. Syekh As-Sumbulawi ni, guru kepada Syekh Umar bin Nawawi Al-Bintani berkata bahawa
makna yang ini tadilah, makna tadi tu la haula wala quwata illa billah tu makna tersirat dia apa? Ni lah dia. Makna yang tadi tu itulah yang dimaksudkan dalam tafsir yang diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyiduna Jibril alaihi salam. Itulah makna dia. Dan dalam riwayat itulah yang memang adalah Rasulullah terangkan apa makna la haula wala quwata illa billah. Jadi kita kena ingatlah biasa kita baca tu tiada daya dan tak ada kekuatan tu cerita tentang apa? Tak ada daya nak elak maksiat melainkan Allah pelihara. Tiada daya nak buat taat melainkan Allah tolong. Itu bahasa mudah dia gitu. Baik, kita tengok. Ini adalah tanda keikhlasan pengarang kitab Safinah An-Najah kerana menyerahkan segala daya dan kekuatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Ustaz Muhadir ni pujian kepada pengarang kitab Safinah An-Najah ni, Syekh Salim ni, betapa dia sebutkan yang dia tulis kitab ni, dia cakap la haula wala quwata illa billah. Sebenarnya tak ada daya, tak ada kekuatan apa pun saya nak selesaikan kitab ni melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Fadilat. Tengok bawah tu. Fadilat Al-Quran dan selawat. Setiap hari kita cuba target bahawa kita ada baca Quran, ada selawat atas Nabi. Setiap hari lah. Siapa yang memang pagi-pagi dia ada baca Yasin sama-sama, kira Alhamdulillah lah. Sekurang-kurangnya dapat satu bahagian namanya baca Quran. Paling kurang ada satu bahagian. Kemudian ada selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu jalannya ialah kita masa dengar pengajian, bila ada sebut nama Nabi, jangan termenung je lah. Jangan termenung, berangan, jangan. Sambut. Dengar je, asatizah dia ada sebut ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sebut sallallahu alaihi wasallam. Ke atas Nabi dia bersahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambut. Rajinkan diri. Ada orang dia tak biasa. Masa kita cakap dia ingat. Nanti bila dah panjang-panjang lupa balik. Kita ready biasa. Dalam masyarakat kita masih belum cukup cakna lagi. Cukup cakna tu maknanya ambil berat tentang benda tu. Jadi kita biasakan. Dekat sini, dekat Gema Nuriman ni kita biasakan. Latih kat sini. Dengar je nama ni. Kalau kita macam terlupa kan. Sebelah handphone kita tu buat nota kecil. Woi, engkau. Tulis. Siapa? Engkau lah. Kau dengar. Kalau ada sebut nama Nabi, kau jangan lupa selawat. Jangan lupa selawat. Ya, tulis nota tu. Tampal kat depan telefon ke, bawah telefon ke. Hoi je lah, boleh lah. Hoi, cakap dengan diri sendiri, ingatkan diri sendiri. So, takut terlupa. Kadang-kadang kita nak tulis tu, kita kalau tak tulis kerana terlupa. Jadi latihan yang baik. Okey, baik, kita tengok Fadilat Al-Quran dan selawat. Imam Al-Qalyubi mengatakan bahawa para ulama mengatakan orang yang berzikir tidak mendapat pahala atas zikirnya melainkan dia tahu makna zikirnya tersebut walaupun secara umum. La ilaha illallah. Dia tak faham detail. Yang dia tahu ketuhanan Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dia tak faham satu-satu. Cuma dia faham semua kekuatan yang kita buat ni dari Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ataupun dia baca zikir lain. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kau tahu tak makna dia apa? Maknanya aku minta ampun kepada Allah. Cuma dan aku bertaubat kepadanya satu-satu tu dia tak faham. Tapi secara umum dia tahu. Ada sebahagian ulama Imam Al-Qalyubi kata apa? Kalau nak dapat pahala zikir, kurang-kurangnya dia tahu makna dia secara umum. Subhanallah. Subhanallah maknanya maha suci Allah. Contohnya gitulah makna umum. Okey, kemudian Imam Ibnu Hajar, menurut Imam Ibnu Hajar dapat pahala. Menurut Imam Ibnu Hajar dapat pahala. Maknanya kalau tak faham pun boleh dapat pahala juga. Itu menurut dia.
Ia berbeza dengan Al-Quran dan selawat, di mana siapa-siapa saja yang baca Quran atau baca selawat, walaupun dia tak faham makna dia langsung, makna umum pun tak faham, tapi tetap dapat pahala. Allahu Akbar. Quran Quran tu ada orang baca, memang dia tak faham tau. Ustaz, yang Ustaz cakap tu saya Ustaz. Oh iya ke? Ada orang dia baca surah Ali Imran sepatah haram dia tak faham. Daripada Alif Lam Mim sampai habis surah Ali Imran, dia tak faham. Ada orang dia baca, dia tak faham langsung. Ustaz, yang Ustaz cakap tu saya Ustaz. Oh iya ke? Don't worry. Kerana apa? Al-Quran ni khas. Baca tak faham apa-apa pun sudah disediakan pahala. Ini bukan galakkan untuk orang tak belajar makna Quran tau. Ini galakkan supaya orang baca Quran. Tapi kalau orang tu dah suka baca Quran, dah selalu baca Quran, janganlah cakap gitu. Cakaplah. Cakaplah. Sekurang-kurangnya kalau kita baca, janganlah sampai semua tak tahu makna. Sikit-sikit kenalah ambil tahu. Kalau tidak rugilah. Kita baca surat tapi tak faham apa-apa. Rugilah. Itu untuk orang yang dah suka baca Quran. Jangan kita jumpa orang yang langsung tak nak baca Quran, tak suka baca Quran, kita pun cakap, alah, kalau baca Quran ni, kalau kita baca tapi tak faham, rugilah. Dia pun kata, kan rugi kan, baca tak faham kan. Sebab tu aku tak baca. Kita cakap tak sesuai dengan keadaan orang. Orang yang tak suka, tak minat, tak nak baca Quran, cara dia, hendaklah baca Quran. Quran ni kalau tak faham pun dapat pahala tau. Ganjaran banyak. Itu untuk orang yang tak pandai baca, tak nak baca, tak suka baca. Dia mula baca, suka je baca Quran, takkanlah baca tapi kita tak faham. Rugilah. Ibarat kita baca, dapat surat daripada Rusia tapi tak faham. Rugilah. Jadi tambah semangat pula. Belajar makna pula, tadabbur pula. Macam itulah berperingkat-peringkat. Ini salah bagi salah bagi panduan. Orang tu dah lah tak minat baca Quran, kita pun cakap, ramai sekarang orang baca Quran tak faham. Dia pun dalam hati, sebab itulah aku tak baca. Sebab tu aku tak baca, kata dia. Jadi sesuaikan. Tapi istimewanya Quran dan selawat, walaupun kita mungkin tak tahu makna dia, ada orang dia baca kan selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu. Apa makna tak tahu. Wa tanfariju bihil kurabu, tak tahu. Wa tuqta, dia tak tahu. Cuma dia tahu selawat je. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Dapat tak ganjaran kelebihan selawat? Dapat ganjaran kelebihan selawat. Agak special sikit lah selawat dengan Al-Quran menurut Imam Al-Qalyubi. Apapun, semuanya mesti kita pelajari. Semuanya mesti kita pelajari. Baik, kepada semua, barakallahu fiikum. Kita tengok sikit ni, bawah ni, faedah. Sikit lagi. Si Bawaih dimuliakan oleh Allah. Al-Maqdisi berkata, ini dalam tata bahasa Arab. Kita laju je ni. Sekali lalu saja. Kita tak perlu mendalam. Alif Lam yang ada pada nama-nama Allah adalah menunjukkan kesempurnaan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Al tu. Si Bawaih berkata Lam adalah untuk ma'rifah menunjukkan kesempurnaan. Dikatakan Zaidun Ar-Rajul. Zaid adalah the man. The tu. Alif Lam tu maknanya the man. Zaid is the man. Kita tak sebut a man. Is the man. Contohnya. Itu menunjukkan betapa dia adalah lelakinya. Dia adalah dengan kelelakiannya. Macam itulah. Dalam bahasa Inggeris mungkin macam tu. Begitu juga peranan Alif Lam ini untuk nama Allah yang lain. Syekh Ahmad At-Tunisi menyebutkan dua perkara ini dalam Nashru Al-La'i. Berketahuilah bahawa lafaz Al-Jalalah iaitu lafaz Allah adalah nama terkenal di kalangan yang terkenal. A'raful Ma'arif dengan ittifaq ulama. Diceritakan bahawa Imam Sibawaih bermimpi dan dia diberitahu bahawa Allah telah memuliakannya dengan kemuliaan yang besar. Kerana Sibawaih mengatakan, Inna ismahu ta'ala
A'raful ma'arif, sesungguhnya nama Allah adalah nama yang terkenal di kalangan yang terkenal. Yang ini muka surat 23 ni, tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, Tan Sri dan Puan Sri, itu cerita tentang menyentuh bahasa Arab. Saya tak sentuh secara khusus kerana dia punya feel dia memerlukan kepada beberapa ilmu lain untuk kita rasa betul lah. Kita tak dapat feel yang macam tu sebab kebanyakan kita belum mempelajari tentang ilmu nahwu bahasa Arab lah. Tapi bagi orang yang ada, kalau kat sekolah Arab ke apa, kalau saya cerita sikit yang bawah ni, dia akan cakap, ya Allah, untungnya betul lah, memang lain lah. Kalimah Allah ni tak sama dengan kalimah lain. Dia akan ada feel macam tu lah. Sebab dia tahu daripada mana pembentukan perkataan. Namun, jangan bimbang. Jangan rasa kecewa. Banyak bahagian lain lagi yang kita boleh gali dan dalami bersama. Minggu berikut, kita dah masuk rukun Islam. Hati-hati, jangan siapa-siapa nanti terlepas nanti. InsyaAllah, muka surat 24 tu dah masuk rukun Islam. Dia laju-laju sikit je rukun Islam dengan rukun iman, dan kita akan masuk fiqh. Okey? Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Saya ucapkan jazakumullah, terima kasih kepada semua yang banyak memberikan pertolongan, bantuan, sumbangan kepada Gema Nur Iman. Semoga semua komitmen itu akan diberikan sebaik-baik ganjaran dan balasan oleh Allah. Dan Allah jadikan kita sebagai penyambung. Saya tak pandai menyambung dari sudut lain, saya pandai menyambung dari sudut menyampaikan. Jadi saya sambungkanlah. Tapi Gema Nur Iman ni dia jadi penyambung. Saya tak dapat akses kepada yang di Kelantan, di Terengganu, di Singapura, di Brunei, di Indonesia, di mana. Tapi Allah jadikan ada orang yang Allah pilih, beri komitmen kepada Gema Nur Iman. Dia sambungkan ilmu tu, diamalkan sampai ke Kelantan. Ilmu tu dapat diamalkan sampai ke Brunei. Bayangkan, dia tak pergi Brunei. Dia sendiri tak pernah kenal. Pasport pun tak ada. Tapi dia punya sumbangan bantuan tu, ilmu tu sampai dekat Singapura. Kadang-kadang hantar dia pergi Singapura pun dia tak kerti jalan. Kita tak berjalan, biarlah kita berjalan nanti di syurga. Bermula berjalan-jalan di taman syurga dengan ilmu yang seumpama ini. Niatkan lillahi ta'ala, dan mudah-mudahan insya-Allah setiap apa yang kita korbankan itu pasti Allah yang tak akan sia-siakan. Manusia memang mungkin saja lupa. Dan kalau manusia lupa jasa kita, kita syukur sebab Allah bagi ujian kecil, macam mana orang tak appreciate kita. Okey. Yang bimbang kalau tidak dapat pengiktirafan dan penerimaan dari Allah. Barakallahu fikum. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Minta maaf terlebih masa. Saya pun nak ke maghrib. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Amin amin. Syukur pada Allah, kuliah asal kita Syarah Safi'ul Najjar berjalan lancar. Syarah hari ini Ummahat Al-Mu'minin termasuk dan ahli bait, antaranya isteri Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi yang hidup sezaman dengan Nabi di muka bumi ini, pernah melihat baginda, beriman dengannya dan meninggal dengan keadaan beriman, juga sahabat Al-Muqaddaramun. Disebut juga pada hari kewafatan baginda adalah seramai 124,000 orang sahabat, dan banyak lagi antara syarakat Ustaz. Moga segala ilmu yang disampaikan beri kefahaman yang bermanfaat kepada semua jemaah. Moga kita semua mendapat redha dan rahmat Allah, diterima sebagai penuntut ilmu yang barakah. Alhamdulillah. Semua ini rezeki dari Allah. Moga kita semua dan perlindungan Allah dunia dan akhirat. Kita tangguh pengajian kita petang ini hingga kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih semua jemaah yang istiqamah dalam Gema Nur Iman. Saya mewakili Gema Nur Iman, mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Sekalian baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup sesuai kafarah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih semua.